Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka di bulan Syawal. September. Mana bulan Syawal? kata orang tu kalau kalender Islam bulan Safar. Safar, Masya Allah. Kan? Bulan Safar ada saya baca tak tahu betul tidak. Mungkin saya tersalah baca bulan Dia cakap macam ada macam selalu macam balak pun diturunkan. Is it bulan Safar? Dahsyat. Betul? Balak kan be anytime. Tapi macam maksudnya bulan ni macam lebih banyak. Lagi, ya. So ada tak macam ayat-ayat ataupun benda-benda yang mungkin kita boleh praktis tu nanti kita di akhir rancangan nanti kita di akhir rancangan boleh ataupun nak ada IG kita pun boleh. Sebab itu follow IG kita. Jadi kita boleh letak kat dalam post. Ni sebelum kita mulakan biasalah ada orang sponsor kat sini. Faghira's Kitchen. Maklumlah kita hari ni tak ada tamu dekat set. Jadi sikit-sikit lah kita buka. Jadi ni hadiah apa semua untuk kita lah. Tahu Bergedil. Nak cuba? Masya-Allah. Silakan. Silakan Ustaz. Sebelum kita tunjukkan tamu kita siapa, daripada mana, kita try dulu. Nampaknya tamu kita ni macam dia perhatikan, minta maaf lah ya. Maaf ya. Bismillah, minta maaf ya. Kita makan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lain daripada lain, Ustaz. Oh, kira ni macam ada daging kat luar sekali. Wow. Daging kat luar. InsyaAllah. Sekejap Yep. Okey, kalau siapa nak order ni, apa namanya? Tahu Bergedil Power. Tahu Bergedil Metok. Boleh ke Faghira's Kitchen. Rain. Okey. Itulah orang cakap jangan makan. Siapa suruh makan dulu kan? Nampak dia susah. Okey. Tamu kita peminat poker daripada seberang di Malaysia, di Kajang, Selangor. Ni dia orangnya, cantik molek. Apa khabar, Yat? Apa khabar? Khabar baik. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Macam mana pandemik di sana, PKP tu semua okey? So far, Alhamdulillah. Masih PKP lagi. Masih bergurung lagi. Injection dah dapat semua? Dah complete? Complete. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Yat sambil Ustaz jam macam kita tengok wayang. It's okay makan. Tak apa. Okey. Ya, baru dah masuk dah. Okey Yat, ni cerita seram ni macam mana? Apa yang Yat dah experience? Okey, baiklah. Assalamualaikum semua. Firstly, saya nak berterima kasih kepada Tim Puaka kerana memilih saya untuk share kali ini dalam episod kali inilah. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai Sisiat. Saya ingin menceritakan sepanjang saya bekerja selama 25 tahun. Bermula saya habis belajar sampailah sekarang. Saya juga ada juga mencuburi dalam ekspedisi lasak pada usia remaja sampai sekarang juga. Macam-macam lah pengalaman, aktiviti, beraktiviti outdoor ni. Bekerja juga pun ada pengalaman, kena ganggu semua, banyaklah. So sorry, cakap pasal aktiviti ni ada macam YouTube channel sendiri ke? So far ada. Siapa yang mengenali saya ni ataupun yang tak mengenali boleh pergi masuk ke dalam YouTube saya, GPS 2015.
GPS Ustaz. GPS. Jadi tak sesat jalan. Betul. Tracking Ya, betul. Okey, sebelum kita sesat haluan, Betul. kita teruskan dengan cerita daripada Yat. Silakan Yat. Okey. First cerita saya ingin menceritakan pengalaman seram yang saya alami pada tahun 1995. Masa ni saya baru berkecimpung dalam grup hiking. Lokasi masa ni saya join dengan grup Maybank, anjuran Maybank Club Kuala Lumpur. Dulu famous, banyak club hiking. Lokasi pergi ni dekat Gunung Angsi, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey. Okey. Saya mengikuti ekspedisi selama 2 hari 1 malam. Malam tu bergerak beramai seramai 30 orang. Dipecahkan kepada 3 bahagian. Bila sampai ke puncak gunung lah pada petang tu. Dan malamnya aktiviti macam biasa. Kami mendaki lebih kurang dalam lebih kurang 4 jam lah masa tu. Okey, waktu malam dipenuhi dengan aktiviti Okey, dalam satu kemah tu kami dipecahkan dalam 5 grup. Satu kemah 4 orang. Okey. Dalam pukul 10 atau 11 salah seorang daripada kawan kami ni dia nak membuang membuang air kecil kan. Biasalah, tapi memang tempat tu dah disediakan oleh volunteer untuk perempuan dan untuk lelaki. Apabila kami pergi ke tempat tersebut, tempat untuk membuang tu, macam saya dengan kawan saya ni yang seorang yang perasan ada macam kain dekat pokok buluh, ada macam kain rentang tau, kain macam mana ya nak cakap, kain batik. Batik yang tak berjahit. Kain batik yang tak berjahit, dia panjang kan? Dia macam orang mayat, cover mayat tu. Ya betul. Panjang, tapi saya tak cakap apalah, saya pelik lah mana-mana saya pergi. Wah, bagus penganjur ni sampai boleh tu cover dengan kain batik panjang tu. Saya diam lah. Dan selepas tu saya ingat kawan saya ni akan nampak benda yang sama lah apa yang saya tengok tu. Selepas dah hajat dah settle semua, malam tu memang rasa macam something, ada orang berlari dekat keliling kemah. Hanya kemah kami je yang saya perasan, hanya saya seorang, yang lain dah tidur. Saya tak berani nak cakap lah, saya diam je. Dan pada keesokan tu nak turun daripada gunung lah, saya tu cuba bertanya dengan ketua yang anjurkan ni. Saya ceritalah dekat dia pasal yang semalam tu. Wah, bagus lah, semua ada untuk cover semua, everything. Lepas tu dia bertanya pada saya, apa maksud you? Dia kata sebab semua saya nampak lah siap dengan kain semua kan. Dan dia cakap sebenarnya tak ada apa-apa pun dia buat pun, sebab waktu malam kawasan pokok buluh tu kan dia gelap. So tak perlu nak untuk cover lagi kan. Dan daripada situ dia baru bercerita sebenarnya kat tempat yang kemah yang kita orang stay tu semalam memang ada something. Ada dulu pun pernah terjadi pun. Dia kata sebelum grup-grup lain kat situ memang sikit lah, dia kata keras sikit lah, memang ada checkpoint pun kat situ, dia kata. Dari situlah saya macam Allah, tak sangka pula bila dah kan tempat pot dah orang experience macam tu dia. Yang lain tak nampak. Saya tanya yang kawan-kawan saya, dia kata, yang kawan yang menemani saya tu pun dia kata dia tak nampak pun apa-apa, memang langsung tak nampak. Tu je lah yang saya surprise lah bila dah nampak macam tu. Tapi so far tak kacau lah, alhamdulillah lah. Cuma nampak benda yang pelik je. So Yat ni jenis memang suka nampak ke apa macam mana? Tak suka. Kalau boleh tak suka.
Sebab yang saya pelik, saya pernah buat organize satu ekspedisi sampai seminggu dalam hutan dekat area Lembah Belum, kat Perak, Gunung Bintang. Memang kawasan-kawasan bahagian kawasan hitam lah. Memang lama saya stay dalam hutan. Tapi tak pernah saya facing benda yang macam ni. Wow. Kalau boleh memang saya tak nak, sebab saya bawa orang kan. So bila bawa orang tu, yang koordinator ni kena berani sebenarnya. That's why saya kalau boleh saya tak nak benda-benda ni nampak. Tapi alhamdulillah lah so far. Cuma yang ni je saya Allah tak tahu nak cakap lah. Ada orang cakap rezeki, tapi bukan rezeki Ustaz Bukan rezeki, jangan. Ni kalau macam Yat ni macam ni Ustaz? Selalu macam anjurkan dan jadi ketua untuk ekspedisi ni semua Ada tak macam tips-tips untuk mereka macam Yat ni sebelum masuk hutan nak kena buat apa, macam apa-apa? Saya rasa pun akak sebagai seorang penganjur pun mesti akan baca Fatihah dulu kan sebelum masuk, baca ayat dulu kan ramai-ramai. Mesti, that is normal. Sebab saya pun hiking. So kita dah memang terbiasa sebelum masuk hutan memang kita akan baca. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh tambahkan lagi amalan-amalannya. So di antara dengan pakai benda-benda yang sesuatu yang tak disukai oleh kaum mereka. Kita nak kena faham bahawasanya hutan, pantai, gua, laut adalah di antara tempat mereka tinggal. Jadi ketika kita masuk ke so-called tempat mereka pun kita perlu ada adabnya. Maknanya daripada segi pertuturan, sikap, semuanya perlu beradab. So adab di sini bukan bermakna mungkin ramai orang masih fikir lagi ketika nak buang air apa lagi yang tumpang apa namanya? Datuk nenek tumpang. Itu tak payah. Itu tak payah. Betul. So itu memang tak ada dalam hadis Nabi SAW, tak ada pun daripada tabi'in tu, tak ada pun daripada para ulama ruqyah pun tak ada. Begitu. Cuma kita beradab tu maknanya apa? Kita adab dengan semua makhluk yang ada. Maknanya kita buang di tempat yang sesuai. Jangan di tempat yang bawah pokok yang berbuah dan lain-lain. Itu memang hukumnya makruh, tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi adab-adab itu kita jaga. Kemudian ada doa yang mungkin kita boleh amalkan. Di antaranya seperti tadi kan, kalau ada lihat sesuatu yang mungkin orang lain tak nampak. Jadi nanti boleh tutup bahagian mata sini, tutup sambil baca ayat Yasin, surah Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka suatu penghalang, dan وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dan daripada belakang mereka suatu penghalang, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, dan kami tutup pandangan mereka, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, sehingga mereka tidak akan bisa pula dapat melihat So it's always best seperti itu. Ataupun boleh buat seperti ada pagar seperti tadi, tempat yang mana yang you all camp, nanti just boleh spray around. Di sekeliling tu saya baca ayat kursi. Itu insya-Allah sudah cukup. InsyaAllah. Okey, ada cerita lain Yat? Ada cerita yang kedua pula. Saya pendekkan cerita ni senang sikit sebab ada banyak. Okey, boleh. Pada tahun 2016, 2017, 18 macam tu lah. Saya pergi dengan satu grup lah, 20 orang. Pergi naik Gunung Rinjani di Lombok, Indonesia. Kawasan situ memang kena jagalah. Tapi masa tu memang kena pertuturan ni kena pandai jagalah. Kan? Bila dah terlalu ramai orang ni. Hari yang ketiga saya turun daripada puncak gunung tu, sampai 20 orang ni, saya orang terakhir turun ke bawah, turun bersama-sama dengan grup lah. Maksudnya saya orang yang kat belakang lah, sebab lambat satu kawasan ni ada kawasan pokok, bukan pokok, lalang tinggi, meninggi sampai paras ketinggian saya lah. Masa ni senja tau. Dalam pukul 7 kita orang rushing untuk nak sampai ke checkpoint yang terakhir. Husband saya kat belakang. So dia dah kira dia dah malas give up nak tunggu saya kat belakang tu. Dia terus ke depan lah. So saya push myself untuk kejar dia. Sebab saya tahu kawasan yang saya lalui ni ada kubur.
Sebab memang ada salah seorang pendaki daripada Indonesia ni, dia ada beritahu lah kawasan ni memang saya kena alert lah, ada kubur, so kena jaga adab sikit lah. Apa yang Ustaz ada cakap jugalah kan, nak jaga tu. Saya perasan masa ni, masa saya nak berlari ke hadapan untuk nak sampai ke checkpoint, saya dengar macam ada suara. In the same time, saya nak tengok mana kubur tersebut yang diorang katakan. Memang saya nampak dan cukuplah saya untuk nak tengok saja kan. Dan saya dalam berapa 500 meter nak sampai ke checkpoint tu, saya didengar suara dekat telinga, tapi saya tak nak fokus on voice tu. Saya dengar dia macam bunyi macam mana ya? Dia macam bunyi dia kata dia macam ketawa bunyi tu. Dan saya berlari, saya push myself untuk berlari. Dah lah dengan tak makan dah 5 jam trekking. Then saya dapatkan kawan perempuan saya cakap, "Kak, saya ada dengar something lah Kak sekarang ni, tolong." Sebab dah letih kan masa tu. So kakak tu pun dia cakap dengan saya, kalau macam tu don't listen, jom rapat dengan Kak, dia kata. Rapat dengan dia, then saya ke depan. Lepas tu saya rasa macam diri saya ni macam diperhatikan. Orang lain tengok saya tak perasan. Tu yang dia cakap, kalau dah feel dah macam ni, jangan sendirian, dia kata. If can, tolong satu grup, dia kata. Lepas tu dah tak ada apa-apa lah. Memang tak ada apa-apa. Tapi saya perasan sangat benda tu memang dengar kat sebelah telinga saya tu je. Cuma saya istighfar je lah, berzikir lah. Tanta dekat sebelah je tu tak nampak lah, saya pun tak tahu dah. Ya Allah, tu. Itu paling takut lah. Tapi bila dah ramai, dah saya kuatkan semangat juga. Sebab nak berjayakan expedition ni kan. Itu je lah. Tapi saya noted lah, ramai yang cakap lah, kalau boleh actually dalam hiking ni, bila dah macam masuk waktu tu, waktu nak azan, actually kena stop. You all tak boleh nak teruskan perjalanan tersebut. Sebab benda-benda ni kita tak tahu, memang tak tahu masa dia kan. Tapi waktu tertentu sepatutnya stop. Itu je saya dapat tahu. Memang saya dah kena banyak kali dah, time-time waktu senja. Ini dekat, saya facing ni dekat mana ya, dekat Lombok, Indonesia. Ada lagi satu ni. Saya baru je 2020 Ogos last year, saya pergi ke Bukit Batu Putih. Tahu kan Bukit Batu Putih dekat Port Dickson? Tak tahu. Baru first time dengar. Oh ya. Dia rumah api kat Port Dickson. Bukit Batu Putih. Di kawasan Bukit Batu Putih. Port Dickson tahu lah. Dia Tanjung Tuan lah. Tanjung Tuan. Kawasan ni merupakan rumah api Cape Rakado, tak silap saya, lighthouse. Dikatakan sebagai rumah api tertua di tanah Melayu lah. Dibina sekitar awal dalam abad ke-16, tak silap saya. Dibina pun dah berapa kali dibina. Kini dia merupakan macam radar misat yang aktif sekarang ni dekat Tanjung Tuan, rumah api ni di Port Dickson. Tempat ni juga dia merupakan destinasi pemerhatian burung-burung yang agak popular juga untuk orang mengambil gambar. Sebenarnya memang famous tempat ni. Nak diceritakan cerita, saya dengan 20 orang, termasuk ada kanak-kanak 4 orang, bertolak ke Tanjung Tuan ni lah untuk, ni bukit je, bukannya gunung pun. Bukit je, tak tinggi sangat lah. Tapi nak masuk ke dalam tu lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah. Itu paling lama untuk nak tengok orang nak jalan-jalan. Itu ambil masa yang lama sikit lah. Masa mendaki tu, masa nak masuk, untuk naik sampai ke bukit tersebut, masa tu kita masuk dalam waktu asar, lepas asar dalam pukul 4.30, 4.45 macam tu lah. Sampai je kat puncak tu memang tak ada apa-apa sepanjang perjalanan tu. Lebih kurang dalam pukul, nak balik dalam pukul 7. Dah ambil gambar, dah tengok pemandangan, dah shoot semualah kat atas tu. Dah tengok semualah, happy. Dalam 20 orang ni, 5 orang dah keluar dalam satu grup, keluar, dan saya pula 5 orang lagi. Maknanya saya, anak saya yang 6 tahun kat depan saya, dengan ada kakak dia, ada kakak lagi seorang kat depan saya. Bermakna ada 4 orang lah kat depan saya. Yang belakang saya
yang belakang saya ada 5 orang lagi. Tapi dia kata, okay, you jalan dulu Yat, I akan follow back kat belakang nanti dalam berapa minit lah. Saya tengok memang tak ada pun. Dalam perjalanan dan 20 minit lah macam tu, ada mendaki sikit lah. Masa part mendaki ni, saya terasa berangin macam kuat, angin kuat. Dekat sebelah kiri kanan saya dah pematang jatuh ke bawah. Sebelah kanan adalah laut, air laut. Kalau saya bergerak sikit boleh terjatuh lah sikit. Dan sebelah kiri saya dia macam hutan lah. Pokok-pokok kering, pokok-pokok yang dah mati lah. Apabila saya berjalan terus untuk naik ke atas, masa tu saya orang terakhir. Saya dengar ada memang tiupan angin tu kuat, diikuti dengan daun kering, bunyi-bunyi dia, bunyi daun kering tu biasalah. Satu saya terperanjat, saya dengar macam orang berlari daripada belakang saya, belah tepi kiri, berlari naik ke atas. Masa tu saya fikir apa tau, saya fikir anak saya yang kat depan ni. Saya cakap, kakak tolong ambil adik ni. Saya tak nak bagi keadaan takut lah. Tolong cover adik ni, okey? Angkat sekarang, pegang tangan dia, hold tangan dia. Okay, kakak tu dia jauh ke atas, lebih kurang dalam jarak ni dalam 100 meter macam tu. Dia dekat atas bukit tu lah. Dan saya yang kat belah belakang ni, saya cakap, saya tak boleh laju. Bila naik ni saya memang slow ke belakang. Kalau turun memang saya laju turun. Kelemahan saya ni, bila naik ni ambil masa yang lama. Anak saya dah tahu dah yang kakak ni. So dia cakap, dia tak dengar apa yang saya shouting kat dia. Kakak, take care adik cepat ni. Ibu cakap dia supaya tak takut lah. Say something masa tu. Dan sekali lagi saya call kawan saya lagi seorang yang kat depan anak saya tu. Dia cakap, Nora tunggu saya boleh tak? Bagi budak-budak naik ke depan, ke atas lagi. Tiba saya nampak my eldest yang kakak tu nak ambil anak saya yang depan saya ni. Dia macam, dia nampak saya berdiri dia dekat atas bukit. Saya kat belakang, kat belah bawah. So dia tak cakap apa. Dia kata, dia diam. Saya nampak dia ambil anak saya. Tapi on that time bila saya dengar suara yang berlari tu, saya macam dah tak dengar orang yang kat depan saya. Saya nampak anak saya tu jauh ke atas bukit. Jauh sangat. Lepas tu saya pejam mata, saya tunduk, saya cakap, saya berzikir sekejap, Astagfirullahalazim 3 kali saya berzikir. Dia baru dengar kawan saya yang tu, dia kata, Kak Yat, kali kedua saya dengar jauh sangat suara dia. Lepas tu saya perasan my eldest tu macam dia menjerit. Saya dengar jerit jauh sangat. Lepas tu saya baru dengar suara dekat kat saya. Kawan saya kata, Kak Yat, saya tunggu cepat naik. Dia kata cepat naik. Saya naik lah. Naik sampai ke atas, kawan saya tu akan datang kat saya, grab tangan saya, terus naik, terus sampai ke tempat checkpoint kat luar tu lah. Masa tu saya tak cakap apa-apa lagi. Sampai ke homestay malam tu, saya cerita dengan anak saya, ada feel something tak? So dia cakap, saya dengar cerita dia dulu, apa yang dia feel. Dan betul lah, benda yang sama, dia dengar apa yang saya dengar. Wow. Saya dengar masa tu. Memang dia kata, memang dia dengar orang berlari tapak kaki, macam orang berlari dekat atas daun kering, terus naik ke atas. Benda tu macam mengejar kita orang. Yang saya pelik, kawan saya yang 3 orang ke depan saya tu, yang 3 ke depan saya ni, tak ada dengar apa-apa, langsung tak ada. Saya fikir balik masa tu, ini sebab time senja lah. Time senja punya hala ni sebab saya teruskan perjalanan. Tu saya take it and noted lah benda macam ni kan. Next time kalau pergi memang saya takkan teruskan bila time senja. Apa-apa pun biar saya tunggu dulu. Lagi satu, kami berpecah. Itu yang masalahnya. Bila berpecah tu yang senang apa-apa berlaku yang kita tak tahu. Tapi kan yang saya dapat tahu bila saya masuk dalam internet, saya ada juga tengok pasal history pasal Bukit Batu Putih, Port Dickson ni. Ramai yang kena, bukan seorang 2 orang.
siapa yang keseorangan berjalan seorang-seorang, itu memang kalau memang kata diganggu senang ganggu, ya betul. Memang akan kena ganggu. Ni Ustaz, kalau ya. Tapi itu apa? Saya kalau boleh lah, saya nak beringat lah pada yang mereka yang suka gemar hiking, kalau boleh jangan berpecah. Tu je. Dan dari satu waktu senja ke ni, kalau boleh stop. Jangan teruskan. Memang benda-benda ni akan mungkin ada sebabnya lah yang kita tak tahu. Tu saja. So Ustaz, macam mana kalau yang orang suka hiking ataupun jalan-jalan waktu senja? Apa nasihat Ustaz dengan orang? Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, dikatakan ketika masuk waktu senja, maka bawalah anak-anak kalian ke dalam rumah. Dan juga tutuplah pintu-pintu dan juga tingkap-tingkap dengan membaca kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya syaitan mereka selalu akan ada di luar rumah anda. So ini menunjukkan maksud di sini adalah ketika waktu senja adalah waktu aktifnya jin. Sama, kalau untuk diri kita sebagai seorang manusia, kita punya aktif timing adalah waktu pagi. Subuh orang siap-siap untuk kerja dan lain-lainnya. Kita akan aktif sampai ke waktu nak masuk waktu senja. Orang semua dah balik, waktu rehat. Kalau untuk waktunya jin pula terbalik. Waktu aktifnya mereka adalah setelah asar, bahkan ataupun ada yang daripada maghrib onwards. Sampai ke sebelum subuh. So itu waktu mereka tidur adalah waktu subuh. Sebab itu orang yang terkena gangguan sihir ataupun gangguan jin, mereka susah untuk tidur malam. Dan mereka mudah nak tidur ketika dah nak azan subuh. Ataupun after azan subuh, dia boleh tidur. Sebab pengganggu dah macam, dah penat dah, jom kita tidur. Habis kalau macam Yat, yang macam diorang dah ada kat luar waktu senja, macam mendaki gunung ataupun... Macam tadi, betul. Maknanya kita stop, rehat di situ, banyakkan baca-baca, banyakkan berzikir, sampai at least lepaskan daripada waktu maghrib tu, dah masuk waktu isyak. Setelah itu, you nak continue, dipersilakan. Okay, Yat, silakan Yat. Ada cerita yang mesti banyak ada tadi cakap. Harap sempat je lah. Boleh. Teruskan. Okey, ini saya nak cerita kat office. Pengalaman ni kat office sebab saya selalu masuk awal, balik selalu pukul 2-3 pagi. Memang rutin harian saya memang balik pukul 2-3 pagi. Sebab buat tender kan. Tender ni memang ambil masa lama. Lepas tu dia ada deadline. Okey, nak dijadikan cerita masa tu saya kena pagi. Saya masuk office pukul 6.45 dah sampai office dah. Saya masuk je office macam biasa. Saya masuk, masa tu saya kat level 8. Saya sampai di pintu masuk office, terus thumbprint dan masuk terus ke office. Ada lagi satu pintu untuk saya perlu thumbprint lagi. Sebab ni commercial department kan. Banyak melibatkan costing. So banyaklah sangatnya thumbprint ni. Security kuat. Tu dah. Setelah masuk dalam department saya, macam biasa saya tunggu tea lady untuk vacuum pagi-pagi. Tapi kali ni saya tak nampak lagi. Mungkin saya paling awal lah masa tu. Nak dijadikan cerita pagi tu, masa saya tengah breakfast ni dekat meja, sebelah saya dinding, sebelah kiri, tengah saya makan ni, saya dengar bunyi ada plug kat tepi dinding. Kan ada plug untuk masukkan, kita masukkan plug untuk onkan wire, untuk nak onkan vacuum. Okey, memang dengar lah dekat sebelah dinding tu, belah luar. Saya tak tengok lah apa-apa. Saya imagine ini mesti tea lady dah masuk dah nak vacuum. Tapi saya tak dengar lagi bunyi vacuum tu. Saya biarkan. Pasal lama dia on. Saya panggil lah, Sri, you ke tu? Dia dengar tak menyaut. Dan saya bangun. Saya buka pintu. Saya tak naklah jenguk muka saya keluar daripada pintu berkenaan. Tiba-tiba masa saya nak menjenguk keluar tu, saya tak jenguk lagi ni. Saya rasa dah meremang. Saya tak nak tengok lah. Saya terus tutup pintu department. Saya terus tutup pintu department. Dan saya tengok dekat, ada cermin kat pintu tersebut.
kenapa saya tak dengar tamprin ni, pintu kat luar sana, kat luar entrance tu saya tengok tak ada lampu menyala. Sebenarnya bila kita nak masuk office tu, lampu kita kena on kan, dan bunyi tamprin bila kita nak masuk. Memang saya tak dengar langsung pun ada orang masuk kat situ. Saya cuma dengar bunyi plug orang nak masuk plug lah, nak vacuum kan. Memang tak ada. Dan saya dah feel something dah tak sedar hati. Saya call department lain. Saya cakap, boleh tak you boleh dengan keadaan takut ni, you boleh tak naik atas kejap? Kenapa? Dia kata sebab rasa macam ada someone masuk office, tapi saya tengok tak ada orang. Then dalam beberapa minit dia naik atas dan dia cuba untuk dapatkan CCTV. Dia tengok siapa yang the first yang masuk office. Memang tak ada orang, saya yang masuk dulu. Tu saya pelik, siapa yang masukkan bunyi plug untuk vacuum tu. Memang tak ada orang. Dan ada kakak tu cakap, you next time kalau you datang awal ke, you lewat ke, make sure you punya department dalam office you tu kena onkan lampu. Saya tak onkan lampu sebab cahaya daripada luar office tu boleh nampak kan, terang lagi. Itu yang silap saya tak onkan lampu tu. Tapi saya bergelak masa tu mengharapkan cuaca daripada luar masuk ke dalam. Itu je lah, saya really surprise lah masa tu. Takut pun ada juga. Itu memang saya akui lah, memang kat office ni memang kalau saya melayan lagi kerja saya pun terbatas tau. So sekarang dah tahu Itu pula saya kena kacau sampai kat office. Sekarang dah tahu kalau kerja malam lewat terus on lampu. Terang-terang. Kalau tidak dia pun rajin nak bertugas. Masalahnya waktu pagi tu saya tak percaya waktu pagi tu. Selalunya waktu malam. Ya, betul. Yang baik. Tapi kat orang tu siang malam pun kadang-kadang ada juga. Cuma kalau siang hari dia weak lemah sikit, kurang aktif. Kurang banyak kejadian seperti itu. Sama macam kita malam waktu tidur, tapi ada orang tak tidur malam kan. Gitu lah. Sama exactly. Okey, ada apa-apa soalan untuk Ustaz? Semua kita akhiri. Saya ada soalan untuk Ustaz. Ustaz, macam mana kalau saya nak macam dalam rumah lah. Selalunya kalau kita keseorangan, selalunya benda-benda ni akan muncul kat kita. Walaupun kita tak ada feel macam nak takut ke apa, memang tak ada. Sebab rumah sendiri kan. Sebab saya tak nak disebabkan sesuatu benda ni disebabkan kita takut pada rumah yang kita diami ni. Macam mana kita nak pretend diri kita, bukan nak tunjuk yang kita ni macam wah aku boleh macam lantaklah kau nak kacau-kacau lah. Tak mau, saya tak nak macam tu. Saya kalau boleh saya tak nak nampak benda tu. Macam mana nak pretend diri kita? Sebab anak saya pun kena kacau juga bila dia keseorangan. Kat dalam rumah sendiri? Betul Ustaz. Anak saya bila dia seorang, dia macam ada dengar bunyi macam tepuk 3 kali, dan dia bunyi macam ni Ustaz. Dia macam tu. Macam mana kenapa benda-benda ni berlaku? Sedangkan dalam rumah ni kami memang bukan nak cakap besar lah, kami memang tiap minggu memang selalu baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi itulah kenapa benda-benda ni sentiasa ada. Tu je Ustaz. Okay. So benda-benda ni sebetulnya memang kalau kita tengok daripada amalan-amalan yang kita selalu lakukan, baca surah Al-Baqarah, kemudian kita selalu spray rumah, kemudian ada juga yang tak pernah tinggalkan solat berjemaah dan lain-lainnya kan. Itu saya fikir bahawasanya itu adalah amalan yang baik, bagus. Dan kalau masih lagi ada gangguan, masih lagi ada benda-benda yang mengganggu kita apa semua kan, itu memang di antara sifat mereka. Sebab mereka suka mengganggu. Itulah sifat daripada jin tersebut. Suka mengganggu orang ataupun mengganggu apa sahaja. Kadang-kadang memang tapi kalau akak punya kes, bagi saya still okey lagi kak. Ada kes yang saya hadapi adalah orang-orang kat dalam rumah tu barang-barangnya hilang. Bukan barang hilang saja, kadang-kadang dipindahkan. Tak payah cakap tentang duit ataupun emas ke berlian, tak. Kadang-kadang roti.
Jadi ada yang bapak ni beli roti, dia letak ke atas kitchen punya meja, dia pergi sekejap je. Balik, roti dah tak ada. And dia seorang kat dalam rumah. Bila cari, rupanya ada kat belakang kabinet kitchen kat bahagian dalam. Yang mana tak boleh sampai pun kat dalam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang jin suka usil. Memang suka mengganggu manusia. Tapi apa yang kita perlu tahu bahawasanya kita adalah khalifah fil ard. Kita adalah khalifah di muka bumi ini. Jangan rasa takut, selalu fikir positif. Dan kalau ada bunyi macam tadi, jangan beri attention. Jangan berikan perhatian sedikit pun. Buat bodoh sahaja, tak ada masalah. Dan selalu fikir positif. InsyaAllah. Itu paling mudah sekali. Akan mengganggu kan Ustaz kalau kita tunjuk lagi tu buat dono, dia takkan mengganggu lagi insyaAllah. Ustaz. You berikan perhatian, lagilah dia suka. Okey, baiklah. Sama macam orang nak bully. Senior nak bully junior. Junior kalau buat bodoh, senior pun jadi malas. Tapi kalau si junior ni nangislah, melalaklah, takutlah, jerit sini, jerit sana, lagilah senior suka. Bully. Sama. Jangan kasih perhatian. Okey, tu dia. Ya, ni satu lagi. Mungkin boleh amalkan tiap hari sembang-sembang rukiah kat rumah, spray-spray tu semua. Spray-spray, sapu-sapu dah settle. Baik. Saya akan apa ni? Nanti Ustaz ada bagi tips. Susah Ustaz nak spray-spray sapu-sapu kat Malaysia. Kau nak beli barang boleh beli kat website. Kita ada hantar. Beli kat mana? www.tafsir.com. Boleh hantar ke Malaysia produk Ustaz. Ada. Satu lagi kau nak buat sendiri rukiah rumah, kita ada kat ini Ustaz ada bagi tips di Puaka Extra episod rumah. Saya ada tengok dah. Tu dia. Selalu amalkan seperti itu. So orang yang ada gangguan di rumah, kalau boleh spray setiap hari. Kalau orang yang tak ada gangguan di rumah, at least sebulan sekali. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Okey, terima kasih Yat kerana sudi kongsi cerita dengan kita kat sini. Okey. Dapat orang Singapura dengar cerita daripada orang Malaysia. Betul. Macam-macam tempat kita dengar. Tak pernah dengar apa tadi gunung apa? Gunung Putih lah, Bukit Putih lah. Bukit Putih Bukit apa? Gunung Putih. Bukit Batu Putih. Bukit Batu Putih. Cantik saya cek nampak. Cantik Cantik. Bila next Puaka? Hiking. Kalau dah habis COVID kita ke sana lah. Mungkin itu boleh. Nanti akak boleh. Boleh kau saya boleh bawa. Boleh insya-Allah kalau COVID dah habis. Kita boleh bawa ke sana. Sebab ada orang nak sponsor Puaka juga kat sana. Kalau awak nak tempat tinggal ke apa, saya boleh sponsor. Oh gitu? Ya, ada. Kat dalam hutan? Bukan hutan lah, kat Malaysia. Hutan. Kat hutan. Boleh. Sejari kalau dengan Ustaz, dengan sejari tim Puaka semua nak, saya memang ada orang-orang saya kat sini. Boleh insya-Allah kita akan Puaka ekspedisi. Ramai-ramai orang Singapura pergi sana. Boleh. Expedition. InsyaAllah. Okey, terima kasih ya. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Bye. Jaga diri Jaga diri. Okay, bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu dia tamu kita daripada Kajang Selangor. Kajang Selangor. Bukan Bisha. Bukan dekat-dekat jauh-jauh ni. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Okey, sebelum kita akhiri nak juga cakap terima kasihlah pada semua sponsor kita. Siapa tadi? Tahu Bergedil Meletops. Daripada Ren. Daripada Fariras Kitchen. Kenapa buka macam lagi tak jelas Fariras Kitchen. Dia buka jelas, kita buka tak nampak. Tengok siapa yang tua. Okey. Okey, apa-apa pun terima kasih pada Fariras Kitchen dan juga kepada Prism Plus TV kita monitor ni dapat kita berhubung dengan mereka di luar negara. Dan untuk anda semua jangan lupa minggu depan kita nak zoom dengan siapa, negeri mana pula kita pun tak tahu. Jumpa minggu hadapan. Ingat, puaka tak kenal usia. Ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Ekspedisi ni. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551.
See you next week ya guys.